Lebih kurang setengah jam. Setengah jam ya, Ya, setengah saya jam. akan pendekkan. Boleh kita sambung dengan Ya. Kementerian Belia dan Sukan? Boleh. Okey, sila. Dato' Yang Doktor, terlebih dahulu bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada 28 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat dasar yang menyentuh 15 isu yang berkaitan Kementerian Sumber Manusia. Isu pertama, gaji minimum. Yang berhormat Pematang Pau, Kota Raja, Bukit Gantang dan Kelang telah membangkitkan isu mengenai gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, keanggotaan Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN sedia ada merupakan cukup ideal kerana ia bukan sekadar dianggotai oleh wakil pekerja dan majikan yang seimbang, malah ia dianggotai anggota-anggota lain untuk dilantik bagi memastikan kepentingan dan pandangan semua pihak diambil kira. Dato' Yang Tua, merujuk kepada Seksyen 5 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, Akta 732, anggota MPGN hendaklah terdiri daripada mereka yang dilantik oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta dan setakat perwartaan Perintah September 2014, jumlah anggota MPGN adalah 25 orang seperti berikut: seorang pengurusi, seorang timbalan pengurusi, seorang setiausaha, 6 anggota pekerja, ASTES, 6 anggota pekerja, 6 anggota majikan, 6 anggota pegawai awam, dan 5 orang anggota lain-lain yang terdiri daripada ahli-ahli akademik, ahli ekonomi dan badan pertubuhan bukan kerajaan. Dato' Yang Tua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat 30 September tahun 2014 ini, jumlah aktiviti penguatkuasaan gaji minimum adalah seperti berikut. 1. Statutory inspection atau pemeriksaan berkanun. Untuk pemeriksaan berkanun atau statutory inspection, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja telah mengadakan 29,231 pemeriksaan. Daripada jumlah itu, apa ini Dewan macam Ya. that's point of order, because I thought that this Dewan should be quiet. Ya, sila. Ini kita pun nak bercakap pun dia orang main-main. Maaf lah Dato' Yang Doktor. That's my style. Ya. Because I cannot be disturbed when I speak. Ya. Jumlah pemeriksaan berkanun setakat ini oleh Jabatan Tenaga Kerja kita adalah sebanyak 29,231. Dan daripada jumlah ini, 517 majikan, iaitu mengikut peratusan 2% saja yang tidak melaksanakan gaji minimum. Dan tindakan notis pematuhan telah pun dikeluarkan. In other words, the MPGN dengan izin is a success. Manakala jumlah tuntutan kes buruh berkaitan gaji minimum yang telah difailkan adalah sebanyak 895 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 193 kes atau merupakan 22% telah selesai dibicarakan di Mahkamah Buruh, dan 207 majikan atau dalam peratusannya 78% masih dalam tindakan para pegawai kita. Menteri minta. No, I don't have enough time. Sorry. Berkenaan dengan tindakan pendakwaan, sebanyak 87 kertas pendakwaan telah dibuka, dan dari jumlah ini 39
yang merupakan 49.5% telah diberikan izin untuk pendakwaan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Dato' Yang Dipertua, Kementerian Sumber Manusia sentiasa serius dalam menambah baik pelaksanaan dasar gaji minimum. Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN pada masa sekarang sedang mengkaji semula Perintah Gaji Minimum 2012 seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 25 Akta 7232 yang menetapkan supaya MPGN Majlis Perundingan Gaji Negara mengkaji semula Perintah Gaji Minimum sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap 2 tahun. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Tua, kajian ini turut merangkumi elemen-elemen kadar gaji minimum dan pada masa sekarang sedang dalam proses untuk dimuktamadkan dan akan diumumkan setelah selesai proses. Datuk Yang Dipertua, isu kedua yang telah dibangkitkan ialah mengenai isu KOLA, COLA. Yang berhormat Kuala Langat dan yang berhormat Kepong telah membangkitkan isu bayaran KOLA seperti yang dipohonkan oleh MTUC. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, cadangan pemberian allowance kos sara hidup atau KOLA bagi pekerja sektor swasta adalah tertakluk kepada budi bicara majikan masing-masing. Kerajaan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk mewajibkan majikan membayar KOLA atau allowance seumpamanya kepada pekerja mereka. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Dipertua, Kementerian sentiasa menggalakkan perbincangan konstruktif antara pekerja dan majikan bagi mendapatkan terma-terma penggajian terbaik yang dipersetujui secara bersama atau oleh kedua-dua pihak melalui perundingan bersama atau dalam bahasa Inggeris collective bargaining, iaitu di antara kesatuan kerja dan majikan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 13 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Akta 177. Manakala bagi mereka yang tidak diwakili oleh kesatuan kerja, perkara ini boleh dibincangkan dan jawatan kuasa perundingan bersama Joint Consultative Committee antara majikan dan pekerja. Ketiga, isu yang ketiga yang telah dibangkitkan, Datuk Yang Tua, iaitu minta penjelasan. What else do you want? Kuala Langat. Okay. Terima kasih, terima kasih Menteri. 1974 apabila almarhum Tun Abdul Razak telah pun memberikan saranan kepada majikan-majikan untuk memberikan berperkenalkan KOLA, dan ianya telah mendapat sambutan yang baik. Dan apakah boleh kementerian juga membuat demikian untuk mengimbangi GST dan juga pendapatan sara hidup yang begitu tinggi, yang membolehkan mereka sedikit diimbangkan pendapatannya? Maka saya percaya dengan komitmen daripada Kementerian Sumber Manusia membolehkan ianya dijadikan sebagai gabungan dengan gaji minimum supaya dia dapat sedikit menunjuk aras supaya ianya, sebab Menteri 80% saja kesatuan yang ada wujud dalam negara ini, 92% lagi itu tidak berpersatuan. Jadi mereka juga perlu diberikan pertimbangan dalam soal ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dari Kuala Langat yang juga merupakan, is my good friend, yang juga merupakan Vice President MTUC. Cadangan itu memang baik. Akan tetapi jawapan kita adalah mengikut undang-undang yang sedia ada. Kita tidak boleh atau kita tidak di bawah undang-undang memaksa mereka untuk memberi allowance KOLA ini. Seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, ini bergantung kepada majikan-majikan di atas budi bicara mereka. Saya harap itu menjawab soalan dari celahan dari rakan saya dari Kuala Langat. Terima kasih. Saya sambung. Isu yang ketiga, saya mempunyai 15 isu di sini. Walaupun oleh kerana rakan sejawat saya
Menteri Belia dan Sukan. Ya, ada 15 minit lagi. Ya. Jadi saya akan hanya membawa mungkin 4-5 perkara dan yang lain yang saya tidak boleh jawab, saya akan menjawab secara bertulis. Jadi penamatan kerja ini penting. Yang berhormat Bukit Katil telah membangkitkan isu penamatan pekerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Ketua, Seksyen 14-1 Akta Kerja 1955 merupakan peruntukan berhubung penempatan kontrak atas sebab-sebab khas. Peruntukan ini memberi hak atau kuasa kepada majikan untuk menjalankan siasatan dalaman jika didapati berlakunya salah laku melibatkan kerja mereka. Proses siasatan dalaman ini perlu menepati konsep natural justice, di mana pekerja yang telah disabitkan melakukan salah laku perlu diberikan hak pendengaran dalam bahasa Inggris dengan izin right to be heard sewajarnya oleh syarikat, dan proses siasatan dalaman tersebut hendaklah tidak berat sebelah. Again, dengan izin rule against bias. Datuk Yang Ketua, sekiranya semua faktor ini diambil kira oleh majikan, pihak majikan boleh menjalankan siasatan dalaman dan menetapkan sebarang hukuman yang difikirkan perlu berdasarkan keterangan dan fakta kes semasa siasatan dijalankan. Jawapannya bagi pihak ada juga itu dari segi majikan. What about pekerja? Jadi Datuk Yang Tua, walau bagaimanapun Seksyen 69-3 Akta yang sama memperuntukkan bahawa sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan siasatan yang dijalankan oleh pihak majikan, pekerja boleh mengemukakan aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK dalam tempoh 60 hari dari tarikh keputusan di bawah Seksyen 14 itu telah disampaikan oleh pihak majikan. Datuk Yang Tua dan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja yang menerima aduan berkenaan boleh menyiasat dan mengesahkan atau mengenepikan apa-apa keputusan yang dibuat oleh seseorang majikan yang dibuat di bawah Seksyen 14-1. Sekiranya mendapati siasatan dalaman yang dibuat oleh majikan tidak menepati prinsip natural justice atau terdapat unsur bias, maka Ketua Pengarah boleh mengenepikan keputusan siasatan dalaman tersebut. Datuk Yang Ketua merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan berhubung Seksyen 15-2, peruntukan ini merupakan deeming provision, di mana pekerja yang tidak hadir bekerja selama 2 hari boleh 2 hari berturut-turut tanpa memaklumkan atau mendapatkan pekerjaan daripada pihak majikan, mereka adalah dianggap sebagai melanggar kontrak perkhidmatan dengan majikan. Tetapi sebelum tindakan disiplin diambil, pihak majikan perlu mendapat maklum balas dari pekerja tersebut dengan memberi peluang untuk menyata alasan ketidakhadirannya. Jika didapati pekerja gagal memberi alasan atau alasan yang diberi tidak munasabah, maka majikan boleh menamatkan kontrak perkhidmatan pekerjaan dengan sebagaimana berkenaan sebagaimana Seksyen 13-2 Akta yang sama. Datuk Yang Ketua, yang saya ingin sebut di sini, yang saya ingin bangkitkan atau menjawab, yang satu ialah tentang isu pekerja kontrak. Tentang pekerjaan kontrak, yaitu soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gopeng dan Yang Berhormat Hulu Langat juga, because he's the Vice President of NTUC. Pada kebiasaannya, terdapat 2 jenis kontrak yang digunakan bagi pemandu lori, yaitu pemandu lori yang digajikan di bawah diatur kontrak untuk berkhidmat or contract for service,
dan kontrak perkhidmatan, contract of service. Dua perkataan, dua terma yang berbeza. Pemandu lori atau bas yang bekerja melalui kontrak untuk berkhidmat atau contract for service, pada kebiasaannya mempunyai flexibility flexibility waktu bekerja, yaitu hanya destinasi yang ditetapkan dan ia terpulang kepada pemandu untuk menentukan waktu perjalanan. Pemandu ini juga mempunyai hak mutlak untuk bercuti dan bebas untuk melantik pemandu lain bagi membantu melaksanakan tugasnya. Perintah gaji minimum yaitu 900 untuk Semenanjung, 800 untuk Sabah dan Sarawak, tidak terpakai kepada pemandu seumpama ini. Manakala bagi pemandu atau lori atau bas yang digaji di bawah kontrak perkhidmatan, contract of service, perintah gaji minimum terpakai kepadanya. Dan sekiranya upah yang dibayar secara trip didapati kurang daripada kadar minimum yang ditetapkan oleh perintah gaji minimum MPGN, majikan hendaklah menambah apa-apa bayaran sehingga mencapai kadar minimum yang ditetapkan. Dato' Yang Tua, pekerja asing, I think saya perlu respons kepada ini. Yang berhormat Parit Buntar, yang berhormat Tanjung Karang, yang berhormat Bakri dan yang berhormat Kota Raja membangkitkan isu kebanjiran pekerja asing serta masalah yang dihadapi oleh pekerja asing. Dato' Yang Tua, berdasarkan statistik oleh Jabatan Imigresen Malaysia, sehingga 31 Julai tahun ini, tahun 2014, terdapat lebih kurang 2 juta pekerja asing yang diberi pas lawatan kerja sementara PLKS, yaitu untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja am dalam 5 sektor formal. Dan sektor-sektor ini adalah sektor pembinaan, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perkilangan, dan sektor perkhidmatan. Dan satu sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah. Untuk makluman, pembantu rumah tidak termasuk dalam MPGN ini. Secara amnya, Dato' Yang Tua, negara ini masih memerlukan tenaga kerja asing bagi mengisi kekosongan jawatan, terutamanya dalam kategori yang kurang diminati oleh rakyat tempatan. Sebagai contoh, pekerja asing dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor perdagangan sebagai pemotong buah sawit, penoreh getah dan sebagainya. Begitu juga dalam sektor pertanian yang mana pekerja asing dibawa masuk sebagai pekerja di kebun-kebun. Dato' Yang Tua, Menteri, beri peluang kepada Bakri tanya satu soalan. Ya, sila. Terima kasih Yang di-Pertua dan Menteri memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya satu soalan tentang pekerja asing yang berlaku di sebuah kilang di Gesek, Pago. Selama 260 orang majikan sedia telah diisytiharkan bankrupt dan tidak mampu untuk membayar gaji. Bagaimanakah usaha untuk menyelesaikan kemurup ini? Masalah pekerja-pekerja warga asing ini juga perlu diselesaikan dengan segera. Dan di sini saya ada mencanangkan diwujudkan satu pusat one-stop center dengan izin yang meliputi pelbagai agensi terlibat berkaitan dengan pekerja asing diwujudkan di setiap daerah. Saya juga mencanangkan agar prosedur-prosedur berkaitan kes pekerja asing ditinggalkan majikan yang bankrupt ini dapat digaskan dan dipermudahkan. Ini penting agar mereka dapat mencari pekerjaan di tempat lain dan seterusnya. Kita tidak perlu untuk mengeluarkan pembelanjaan lain bagi menampung kebajikan mereka ini. Minta penjelasan. Ya. Ni Yang Mohd Menteri perkara baru. Dato' Yang Tua, terima kasih Bakri. Sebenarnya soalan ini telah dibangkit semasa perbahasan. Ya. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya Bakri
kita kementerian kita telah membuat siasatan dan tindakan susulan akan diambil. Ya. We have taken initiative to investigate. Dato' Yang Ketua, I know I have so many. I have got about 40 pages dan akan Yeah. mengambil masa mungkin 2 jam. Tetapi walaupun seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, mana-mana isu yang tidak saya dapat menjawab di Dewan Yang Mulia ini, yang saya fikir bukan saya cakap tidak penting, tetapi penting juga. Tetapi saya hanya menyebut di sini tentang tentang latihan kemahiran. Saya mau tak mau, even though time constraint, ingin menerangkan di sini, yaitu menjawab kepada persoalan atau perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah dan Yang Berhormat Muka, yang telah membangkitkan isu latihan kemahiran kepada tenaga kerja. Dato' Yang Ketua, untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini terdapat 529 institusi latihan kemahiran awam ILKA di seluruh negara, termasuk di kawasan luar bandar di bawah pelbagai kementerian, dengan anggaran kapasiti keseluruhan ILKA seramai 232.988 pelajar. Yang ada pada Kementerian Sumber Manusia, kita mempunyai 32 buah institusi yang memberi latihan kemahiran. 23 daripadanya memberi latihan kemahiran di peringkat sijil. Manakala 4 yang lain yang kita panggil sebagai EdTech memberi latihan di peringkat diploma. Dan termasuk satu lagi yang kita panggil sebagai Japan Malaysian Technological Institute memberi kursus atau latihan kemahiran di peringkat diploma. Dan just to let orang Sarawak, because I see Yang Berhormat Bandar Kuching is still here, di Sarawak kita mempunyai 2 institut latihan perindustrian di bawah Kementerian Sumber Manusia sendiri. Satu terletak di Kuching, yaitu tak jauh dari Tabuan Jaya, yang dipanggil Institut Latihan Perindustrian Kota Semerahan. Satu lagi di Miri, di Bandar Miri, dan sebuah Institut Latihan Perindustrian yang kita panggil sebagai EdTech telah dibina di Bandar Bintulu, dan pengambilan pertama telah pun dibuat pada awal Januari ini. Dato' Yang Ketua, dengan itu, oleh kerana kesuntukan masa, saya mohon maaf kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatan di peringkat dasar, dan apa juga pandangan, cadangan, teguran yang telah dikemukakan semasa perbahasan kita di kementerian akan mengambil maklum, dan kita akan dengan sedaya upaya kita melaksanakan apa yang telah dibangkitkan. Tapi hanya satu yang seruan saya ialah, oleh kerana sebagai mengakhiri ucapan penggulungan saya menyeru kepada golongan belia India, yaitu oleh kerana kerajaan telah memperuntukkan tahun lepas lebih kurang 50 juta, dan tahun ini sebanyak 30 juta, yaitu untuk memberi latihan kemahiran khususnya kepada golongan belia India. Tahun lepas, yaitu tahun ini, nampaknya sambutan agak tidak seperti mana yang kita harapkan. Dan dengan itu, Dato' Yang Ketua, bagi bajet dalam bajet tahun 2015, oleh kerana kerajaan telah memperuntukkan
wang sebanyak 30 juta, yaitu khusus bagi menyediakan latihan teknikal dan bantuan pendidikan kepada golongan belia India, khususnya daripada memang keluarga yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan, maka saya harap ramai di antara mereka akan mendaftarkan diri untuk mengambil bahagian atau untuk mengikuti latihan-latihan yang sedia ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan ini bukan saja kita tumpukan kepada golongan belia India, bahkan di Dewan Yang Mulia ini saya berharap we are one Malaysia. Saya berharap selain dari Melayu, saya berharap Bumi Putra yang lain juga akan mengambil peluang yang sedia ada. Kita telah mengadakan roadshow di seluruh negeri Sarawak dan juga Sabah selama ini, dan kita percaya yang kekurangan sebelum ini adalah roadshow, di mana kita sepatutnya telah pergi ke bandar-bandar untuk memberi maklumat atau keterangan mengenai kursus-kursus atau latihan kemahiran yang sedia ada. Dengan itu, untuk mengakhiri ucapan saya, Datuk Yang Dipertua, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua 28 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh 15 isu yang berkaitan dengan kementerian. Datuk Yang Dipertua, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Menteri. Saya jemput Kementerian Belia dan Sukan.